Boleh 20 minit lagi, bagus. Terima kasih Datuk Speaker. Salam sejahtera kepada semua ahli-ahli yang berhormat dalam di Dewan ini. Demi rakyat Taiping bangun untuk membahas rang undang-undang belanjawan tahun 2014 di Dewan yang mulia ini. Tuan Dipertua, bajet kali ini mencatatkan satu lagi rekod baru dengan jumlah perbelanjaan yang terbesar berjumlah 264.2 bilion. Walaupun ia mencatatkan rekod perbelanjaan yang tertinggi, bagaimanapun jika dikupas isi kandungan dan intipatinya, keadaan sebenar yang tersurat maupun tersirat dalam bajet ini semakin hari semakin merisaukan rakyat dan anak Malaysia di bumi yang bertuah ini. Pertama, bajet ini merupakan bajet defisit 17 tahun berturut-turut sejak tahun 1998. Dibandingkan dengan jangkaan hasil kerajaan, jumlah defisit tahun depan berjumlah ringgit Malaysia 40.1 bilion. Satu jumlah defisit yang besar. Dan jika penghitungan kita termasuk bil bekalan tambahan yang barangkali akan dikemukakan di Dewan yang mulia ini dan merupakan trend terkini, jumlah defisit negara sebenar akan berjumlah lebih ringgit Malaysia 60 bilion. Tuan Dipertua, sejak Yang Berhormat Pematang Pau direhatkan di Sungai Buloh dari zaman Dr. Mahathir beralih ke zaman Tun Abdullah dan kini Yang Amat Berhormat Pekan, Malaysia tidak pernah menikmati belanjawan lebihan, sebaliknya sentiasa terbelenggu dalam keadaan yang defisit. Kedua, bajet ini menunjukkan betapa seriusnya hutang negara yang semakin hari semakin menggunung. Ketika Yang Berhormat Pematang Pau menjadi Menteri Kewangan, hutang negara kita berada di paras sekitar 90 bilion. Dalam tempoh 8 tahun Pematang Pau menjadi Menteri Kewangan, hutang negara bukan sahaja tidak meningkat, sebaliknya beliau berjaya mengurangkan hutang negara ke paras 80 bilion. Malangnya, sejak Kementerian Kewangan diambil alih oleh Tun Dr. Mahathir, hutang negara terus berkembang dari 80 bilion ke paras melebihi 200 bilion. Kemudian merosok ke paras 300 bilion pada zaman Tun Abdullah. Dan kini di bawah Pekan, hutang negara terus melonjak berjumlah sebanyak 531.6 bilion, iaitu 54.8%. Menghampiri tahap maksimum atau statutory ceiling dengan izin 55% daripada KDNK. Ketiga, kos membayar hutang negara kini juga sudah mencapai satu tahap yang membimbangkan. Kita terpaksa menanggung 23.1 bilion pada tahun depan untuk mematuhi jadual membayar hutang. Model yang diamalkan oleh kerajaan kini adalah meminjam untuk membayar. Kerajaan menerbit bond baru untuk membayar bond lama. Model ini sudah terbukti akan membawa parah pada satu hari nanti. Terbitan bom oleh kerajaan dengan sovereign guarantee semakin rancak kebelakangan ini, khususnya 1MDB, One Malaysia Development Berhad, yang kini berhutang sekeliling pinggan berjumlah 38.4 bilion. Tetapi tujuan terbitan bond banyak di antaranya adalah untuk membayar hutang dan bukan untuk membangunkan negara. Mengikut bajet kali ini, selain dari jumlah hutang yang melebihi 530 bilion, tanggungan kerajaan untuk contingent liability juga mencapai paras rekod terbaru dengan jumlah 143.1 bilion atau 15% dari KDNK kita. Sekiranya kedua-dua ini dicantumkan, hutang negara yang sebenar adalah berjumlah sekitar 70% daripada KDNK. Ini adalah satu angka dan satu gejala yang akan membawa padah jika kita tidak ditangani dengan segera. Tuan Dipertua, alangkah baiknya jika kerajaan menguruskan kewangan awam dengan penuh hemah. Jumlah dana yang begitu besar ini boleh disuntikkan ke dalam sektor pendidikan. Nescaya ia akan mampu mendirikan 23 buah universiti baru untuk mendidik dan mencungkil bakat modal insan untuk pembangunan negara. Tuan Dipertua, keempat, bajet ini juga menunjukkan satu fenomena perkembangan yang negatif, di mana jumlah perbelanjaan mengurus sebanyak 217.7 bilion adalah satu lagi rekod baru. Jumlah ini merupakan 82.4% dari jumlah bajet. Jumlah ini yang semakin meningkat mencerminkan tanggungan kerajaan yang semakin berat, manakala jika dibandingkan dengan jumlah perbelanjaan pembangunan, jumlahnya jatuh ke bawah paras 20%. Hanya 46.5 bilion yang diperuntukkan untuk tujuan pembangunan negara sebenarnya hanya 17.6% dari jumlah bajet yang disediakan untuk kali ini.
Saya rasa terpanggil untuk membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini bagaimana belanjawan diagihkan pada tahun-tahun lepas seperti berikut. Tahun 2003, belanjawan mengurus adalah 68%. Belanjawan membangun 31%. Kemudian trend ini semakin hari semakin berkurangan, semakin hari semakin merosot. Sehingga pada tahun 2013, tahun ini, jumlah belanjawan mengurus meningkat lebih 80%. Dan buat pertama kali dalam tempoh sejak kemerdekaan, hanya 19.75% disediakan untuk tujuan membangunkan negara. Dan tahun ini adalah paling teruk sekali. 2014, jumlah yang ada hanya 17.60% sebagai belanjawan untuk membangun. Sebaliknya, belanjawan mengurus meningkat begitu mendadak sekali. Sekiranya kita perhatikan statistik dari jadual di atas, untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, ini adalah kita Pakatan Rakyat bertapak di bumi yang nyata. Perangkaan yang kita perolehi daripada kementerian sendiri, dan bukannya dari langit ataupun dari mana. Tuan Dipertua, sekiranya kita perhatikan statistik dari jadual di atas, perbelanjaan mengurus kerajaan Malaysia meningkat lebih kurang 300% dalam tempoh 10 tahun. Pertambahan perbelanjaan mengurus sebanyak 137.7 bilion adalah satu angka yang cukup membebankan rakyat. Tuan Dipertua, Malaysia adalah negara yang sedang membangun, tetapi bajet yang disediakan oleh Kerajaan Barisan Nasional dalam tempoh 10 tahun ini menjurus kepada pembangunan dan bukannya pengurusan dan bukannya pembangunan. Nisbah yang begitu rendah disediakan untuk tujuan pembangunan mencerminkan kelemahan pengurusan kewangan dan disiplin kewangan sektor awam yang perlu dipertingkatkan dengan segera. Tuan Dipertua, sekiranya kita memetik kandungan bajet kali ini, jelas kita dapat melihat kos tanggungan sektor perkhidmatan awam kerajaan kini sudah menjadi beban kewangan utama kerajaan. Pada tahun 2014, emolumen kaki tangan kerajaan dijangka akan berkembang menjadi 63.6 bilion. Jumlah ini merupakan 1/3 daripada jumlah perbelanjaan mengurus. Ia adalah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan bajet pembangunan negara hanya berjumlah 46.5 bilion. Tuan Dipertua, jika dibandingkan dengan pembelian aset kerajaan, hanya 140 juta sahaja disediakan untuk tujuan tersebut. Dengan kata lain, iaitu 0.7% sahaja dari perbelanjaan mengurus disediakan untuk pembelian aset. Kerajaan perlu merangka paradigm shift dengan izin dalam bidang perkhidmatan awam khususnya. Malaysia kini telah menjadi negara yang mempunyai nisbah bilangan kaki tangan awam yang tertinggi di benua Asia dengan jumlah sebanyak lebih kurang 1.4 juta orang. Walaupun projek e-government telah menelan kos berbilion-bilion ringgit. Dan sekiranya kita meneliti dan menghalusi bajet ini, hutang negara naik, kos pembayaran hutang naik, belanjawan mengurus naik, subsidi potong, cukai naik, belanjawan membangun pula turun. Tuan Dipertua, setelah dikupas, sekiranya kerajaan bertekad untuk membawa ekonomi negara kembali ke landasan yang betul. Kerajaan perlu mengatasi masalah 4P yang kian membawa padah kepada rakyat jelita. Apa itu masalah 4P? Masalah 4P tersebut saban tahun diteguh dan dibangkit oleh laporan ketua negara, iaitu pembazilan, pemborosan, penyelewengan dan terbaru, penyeludupan. Pembazilan yang wujud dengan cara kerajaan mengurus wang rakyat telah menimbulkan perasaan marah dan syakwa sangka di kalangan rakyat jelata. Contoh terbaik adalah Kementerian Belia dan Sukan belanja duit rakyat 1.6 juta untuk mengupah penyanyi Korea K-pop untuk memberi persembahan di Festival Belia. Kita tidak membantah hiburan dan persembahan artis, tetapi menggunakan duit rakyat untuk membiayai persembahan artis sedemikian bukan lain adalah satu bentuk pembaziran. Yang kedua, pemborosan. Pemborosan yang wujud di sektor awam juga menimbulkan perasaan tidak senang hati kepada rakyat, khususnya negara kita mengalami masalah fiscal deficit yang cukup serius. Apabila subsidi terpaksa dikurangkan, cukai baru GST diperkenalkan, harga minyak naik, gula naik kian meningkat, dan sekarang sudah ada wawa pula bil elektrik akan naik tahun depan. Kita dapati kerajaan tidak pernah mengambil iktibar dari kegawatan ekonomi dan kesusahan rakyat yang kian mencabar. Saya ingin memberi contoh bagaimana Jabatan Perdana Menteri. Kita katakan pimpinan melalui teladan.
Pimpinan melalui teladan bagaimana kerajaan menggunakan duit rakyat. Pada bajet kali ini, kos operasi dan mengurus Jabatan Perdana Menteri sahaja berjumlah 989 juta. Malahan kita boleh menghalusi jumlah duit yang ditanggung oleh kerajaan untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari Pekan. Saya bagi beberapa contoh. Bil elektrik Seri Perdana 2.2 juta satu tahun. Bil air 310,000 satu tahun. Sewa jet peribadi. Jet peribadi sewa, bukan milik kerajaan. Sewa untuk Yang Amat Berhormat Pekan pergi sini pergi sana. 28.8 juta satu tahun. Yang keempat, ubah suai jet, naik taraf, buat sofa yang lebih cantik, buat bilik air yang ada jacuzzi, 3.3 juta ringgit. Lawatan luar negara Perdana Menteri dalam 5 tahun, 44.2 juta ringgit. Sewa Seri Perdana setahun, 6.6 juta ringgit. Dengan kata lain, satu malam, sekarang Yang Amat Berhormat Pekan tak ada di rumah, kita kena tanggung cukai sewa 18,000 satu malam. Bil elektrik 6,130 ringgit satu hari. Tanggungan kerajaan untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan Perdana Menteri setahun berjumlah lebih 1 bilion. Bukankah ini satu pemborosan? Yang ahli-ahli yang berhormat, renung-renungkanlah. Tuan Dipertua, selain dari pembaziran dan pemborosan, penyelewengan jelas wujud di kalangan sektor awam. Tiap-tiap tahun laporan audit negara jelas menyentuh perkara seperti beri balangan dengan harga tidak masuk akal, kos projek melambung, projek Gajah Putih, projek Eko Pemimpin, projek sakit dan malahan projek runtuh dan lain-lain. Saya masih ingat lagi Menteri Besar Terengganu kata jangan panggil lagi lah negeri Terengganu Darul Daim. Panggillah dengan nama baru, negeri Darul Runtuh. Saya rasa ini adalah satu ungkapan yang cukup tepat sekali. Saya bagi contoh tahun ini, laporan Ketua Audit Negara. Jam dinding RM100. ATM beri dengan harga RM3,810. Bukan 1, 20. Yang kedua, scanner. Scanner kita beri dekat pejabat RM200. Kerajaan beli RM14,000. Teropong turun RM750. Kerajaan beri RM53,000. Saya tahulah biasanya makcik-makcik pergi pasar beli sayur pun tahu tanya harga. Tapi ini tak tahu apa berlaku kepada ketirisan, kebocoran dalam sektor awam kita. Bah kata pepatah Melayu, kerana nila setitik, rosak susu sebelangga. Angkara segelintir kaki tangan awam dalam mencemarkan imej sektor perkhidmatan awam. Tindakan kerajaan untuk menubuhkan jawatan kuasa kerja yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara untuk menyiasat laporan audit jelas sebenarnya sudah tidak memadai. Kerajaan harus mengambil tindakan drastik menangkap ulat-ulat sebegitu seperti buang kerja, bayar pampasan, sita harta dan hukuman berat yang setimpal dan kesalahan supaya dapat menegakkan integriti di sektor perkhidmatan awam dan mengembalikan keyakinan rakyat terhadap integriti kerajaan. Tuan Dipertua, masalah 4P yang terkini adalah penyeludupan. Dalam aspek ini, mengikut penyelidikan British American Tobacco Company BAT, syarikat rokok terbesar negara ini, Malaysia kehilangan hasil cukai 2 bilion setahun akibat dari penyeludupan rokok ke dalam negara ini. Mengikut laporan media, Malaysia juga mempunyai kadar penyeludupan rokok yang tertinggi di dunia, di mana 1/3 rokok yang ada di pasaran didapati merupakan hasil produk dari lambakan aktiviti penyeludupan secara haram. Akibat dari kegiatan penyeludupan yang berleluasa dan sindiket berjaringan, kerajaan telah hilang hasil cukai duty yang besar dianggarkan ringgit Malaysia 2 bilion satu tahun. Kehilangan hasil ini masih tidak termasuk kerugian cukai akibat penyeludupan minuman keras ke dalam negara ini yang dijangka lebih besar. Tuan Dipertua, sekiranya kerajaan serius mendahulukan rakyat, kerajaan harus mengambil tindakan segera mengatasi masalah 4P ini yang saya bangkitkan di Dewan Yang Mulia ini. Maka ia akan membantu kerajaan seperti yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Tan Bun sendiri, menjimatkan 28 bilion dari rasuah dan 6.0 bilion dari pembaziran mengikut laporan Ketua Audit Negara tahun lepas. Jumlah lebih 34 bilion ini sebenarnya sudah lebih dari memadai untuk merangkumi hasil yang bakal dikutip berikutan pelaksanaan GST yang akan bermula pada April Fool 2015. Tuan Dipertua, saya ingin menyentuh tentang GST. Mengikut kenyataan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan, Tan Sri Dr. Muhammad Iwan Seriga Abdullah, pada 2015, kerajaan akan memperolehi hasil 23.1 bilion.
daripada pelaksanaan cukai baru GST. Tahun 2016, jumlah hasil cukai yang dikutip dari GST akan meningkat menjadi 32 bilion. Dengan kata lain, tuan dipertua, Malaysia hanya mempunyai 27 juta rakyat. Hasilnya 32 bilion. Siapa nak bayar? Ini akan dikutip daripada titih peluh perih payah oleh rakyat jelata. Dan setiap secara purata, setiap rakyat terpaksa menanggung lebih 1,000. BRIM bagi 500, GST ambil 1,000. Barisan Nasional memang pandai mengira. Dan seisi keluarga berapa dapat? Sekurang-kurangnya 5,000 kena menanggung GST apabila dilaksanakan. Tuan Dipertua, Goods and Services Act bukannya cukai baru. Singapura dan negara maju telah pun melaksanakan. Tetapi sukacita saya ingatkan di sini, Singapura walaupun mempunyai pendapatan per kapita yang paling tinggi di ASEAN, 4 kali lebih tinggi dari Malaysia. Tetapi Singapura bermula dengan peratus 3%. New Zealand 4%. Jepun, kita ada dasar pandang timur. Jepun apabila mereka mula melaksanakan GST pun hanya 3% sahaja. Sehingga kini pun, jika bandingkan dengan negara yang lebih maju, dari Malaysia, Korea pada tahap ini hanya 5%. Taiwan 5%. Tetapi dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah, apa pula dayanya Malaysia melaksanakan GST dengan kadar permulaan 6% yang begitu tinggi. 1 kali ganda lebih tinggi daripada Singapura apabila Singapura mula melaksanakan cukai ini. Tuan Dipertua, teras pertama bajet kali ini adalah merancangkan ekonomi. Bagaimana kerajaan mampu merancangkan ekonomi apabila pendapatan disposable income rakyat akan berkurangan apabila GST mula dilaksanakan. Apabila daya pembelian rakyat terjejas, pasaran domestik akan terus merasakan baham dari pelaksanaan cukai baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Pakatan Rakyat, berasa GST bukan saja akan membebankan rakyat, meningkatkan inflasi, malahan akan menjejaskan pembangunan ekonomi negara. Kecuali apabila pendapatan per kapita rakyat Malaysia mencapai satu tahap yang memuaskan. Pendapatan per kapita yang sedia ada tidak menawarkan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan cukai baru ini. Tuan Dipertua, bajet 2014 ini dirangka bertemakan memperteguhkan ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksanakan janji. Saya ingin menyentuh aspek melaksanakan janji. Pada Februari 2012, Yang Amat Berhormat Pekan pernah berkata, saya memetik kata-kata Perdana Menteri sendiri. Beliau kata, harga minyak RON 95 tetap akan dikekalkan. Tidak kira perubahan pada minyak harga pasaran dunia. Subsidi kerajaan akan diteruskan kerana kos hidup rakyat yang semakin tinggi. Ini adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Perdana Menteri sendiri. Bah kata pepatah Melayu, manusia pegang kepada kata, binatang pegang kepada tali. Saya lebih cenderung untuk mempercayai kata-kata Pekan kerana beliau seorang Perdana Menteri. Tetapi kini janji tidak dikota, janji tidak ditepati. Sebaliknya janji dimungkiri. Kenaikan harga petrol 20 sen selepas pilihan raya jelas terbukti. Rakyat sudah tertipu oleh pemimpin mereka sendiri, khususnya mereka yang mengundi Barisan Nasional. Selain itu, dari cara kerajaan Barisan Nasional menyediakan bajet kali ini dan ucapan pembentangan Yang Berhormat Pekan, jelas Yang Berhormat Pekan cuba membalas dendam terhadap pengundi masyarakat Tionghoa yang kononnya tidak lagi mempercayai Barisan Nasional, di mana peruntukan SRJK dipotong 50%. Dari 100 juta, kini jatuh menjadi 50 juta. Yang kedua, pelajar cemerlang Suwa Sekolah Independent High School yang dulunya diberikan beasiswa, kini beasiswa oleh 1MDB dibatalkan. Yang ketiga, sekolah SMJK. 78 buah sekolah SMJK di seluruh Malaysia, 1 sen pun tidak diberikan. Tuan Dipertua, sikap yang betul adalah kerajaan Barisan Nasional harus merenung mengapa masyarakat Tionghoa tidak lagi percaya dan sokong parti Barisan Nasional dan mencari ikhtiar. Barisan Nasional patut mencari ikhtiar memenang semula hati masyarakat Tionghoa dan bukan mengamalkan diskriminasi kaum sebagai balas dendam yang akhirnya saya pasti akan makan diri. Melayu, Cina, India dan kaum lain semuanya adalah anak Malaysia, dan ini adalah slogan Tourism Malaysia Truly Asia. Saya suka cerita mengingatkan kepada rakan-rakan di sebelah sana. Pada tahun 1999,
waktu zaman reformasi adalah pengundi Cina dan selamatkan Barisan Nasional. Tetapi Barisan Nasional tidak pernah membalas budi. Malahan terus dengan rasuah, terus dengan dasar diskriminasi, terus dengan amalan talam dua muka. Inilah yang mengakibatkan masyarakat Tionghoa hilang keyakinan dan kepercayaan. Tuan Dipertua, semua rakyat harus diberi layanan yang adil dan saksama. Dan siapa mereka hendak undi adalah hak demokrasi masing-masing. Tuan Dipertua, corak pengagihan duit cukai rakyat berdasarkan kepada sentimen perkauman yang diamalkan oleh Barisan Nasional, bukan berdasarkan kepada kemampuan dan keupayaan, adalah satu model yang gagah. Daya pemikiran yang berdasarkan kepada warna kulit adalah satu perkara tragik kepada negara kita. Khususnya, Malaysia adalah negara yang berbilang kaum. Jika kerajaan Barisan Nasional bangga dengan amalan perkauman secara terbuka yang penuh dengan demokrasi, maka slogan satu Malaysia yang hangat-hangat tahi ayam ini, saya cadangkan boleh buang dalam tong sampah dan dijadangkan bahan ketaut sebagai transformasi palsu yang memalukan. Tuan Dipertua, negara Malaysia sudah mencapai kemerdekaan sejak 56 tahun. Tetapi adalah amat kesal, corak pemikiran pimpinan negara masih lagi terbelenggu dalam politik perkauman yang sudah jauh ketinggalan zaman. Sebenarnya saya dapati pemimpin Barisan Nasional ini bijak, cerdik. Dia tidak miskin harta, tapi kadang-kadang miskin minda. Akibat minda yang miskin ini, Malaysia kehilangan. Mengikut laporan World Bank, lebih 1 juta modal insan telah meninggalkan. The brightest of all telah meninggalkan kita kerana yang mereka sebenarnya merupakan bakat yang amat diperlukan untuk agenda pembangunan negara supaya membantu misi negara mencapai wawasan negara maju. Tuan Dipertua, memandangkan keselamatan sosial yang semakin merosot sehingga isu keselamatan sosial kita menjadi isu paparan utama International New York Times. Bajet kali ini memperuntukkan 8.8 juta bilion untuk pasukan polis. Jumlah bajet yang besar ini mencerminkan betapa seriusnya masalah keselamatan masyarakat yang kini kita tidak lagi berasa selamat. Polis Diraja Malaysia mempunyai sejarah 200 tahun. Ia adalah pasukan disiplin. Pakatan Rakyat menghargai segala pengorbanan dan bakti yang dicurahkan oleh pasukan polis. Tetapi kejadian seperti 133 senjata hilang jatuh ke dalam laut, dan ada pula pistol polis hilang di jamban, ditandas. Ini adalah jawapan daripada menteri sendiri. Malahan ada polis terlibat dalam kes logo di Pulau Pinang. Ini telah pun merosakkan imej polis. Dan petang ini saya ambil semalam 2 orang polis didapati dalam satu bersubahat dengan 3 orang di luar. Timbalan Menteri Dalam Negeri ada di sini, harap dapat perhatian yang serius. Polis sendiri di Petaling Jaya dalam satu kononnya operasi untuk menyerbu pusat refleksologi. Polis itu telah pun merogoh terapis dalam refleksologi ini. Bukankah ini satu perkara yang cukup dahsyat dan memalukan? Tuan Dipertua, polis bersubahat dengan orang luar. Petaling Jaya, headline semalam, Singchiu Daily. Tuan Dipertua, kita pun pernah dengar kes kan di Pahang, Romping. Dada 3 kilo. Kemudian hantar ke mahkamah jadi bahan bukti, dijadikan apa? Dijadikan tepung. Walaupun warna yang sama, tapi sudah ditukar. Kita ada juga kes duit, wang tunai, 300,000 polis Selangor hilang. Apabila duit itu di dalam is under the guardianship of the police. Tuan Dipertua, daripada ini saya rasakan Ketua Polis Negara patut mengambil tindakan segera. Mereka yang terlibat yang merosakkan imej polis ini perlu dirujuk ke muka pengadilan dan bukan lagi dikompromikan. Tetapi saya rasa dari pengagihan kepada pihak polis, unit pencegahan penyiasatan jenayah hanya mendapat 533 juta, iaitu dari jumlah 8.8 bilion, hanya 7.3% dibekalkan untuk unit penyiasatan jenayah. Saya rasa ini adalah peruntukan yang amat tidak memadai. Dan sebaliknya, unit untuk memperbaiki imej, indeks persepsi polis mendapat 275 juta. Cosmetic exercise is provided with 275 million.
Tetapi betul-betul mereka yang melawan jenayah, mensiasat jenayah CID, dia dapat apa? Di 533 juta sahaja. Ya. Ini betul. Boleh gulung Sedikit. Ya, ini betul. Selain daripada itu, saya ingin juga menyentuh tentang perkembangan pendidikan tinggi di negara ini. Minggu lepas, pendidikan negara tinggi Malaysia menjadi pula isu internasional. Bukannya menduduki tempat yang pertama di ranking dunia, tetapi sebuah universiti swasta di Malaysia, HELP University, telah pun memberikan ijazah kedoktoran kehormat kepada pemimpin komunis Korea Utara Kim Jong Un. Doktor kedoktoran itu kehormat adalah ijazah doktor kehormat bidang ekonomi. Korea Utara, negara komunis, negara yang mengalami keburulan secara besar-besaran, tetapi dianugerahkan oleh doktor kehormat universiti di Malaysia. Sehingga Foreign Policies Magazine di United States membawa cerita ini sebagai bahan ketawa. Sejak bila pula pemimpin komunis yang menjadikan negara itu rakyatnya mati, dilaporkan 500,000 rakyat Korea Utara mati keburulan kerana tidak ada makanan. Tetapi Universiti Malaysia bagi ijazah doktor kehormat. Saya rasa menteri patut ambil perhatian apabila IPTS sedemikian telah pun menjejaskan imej negara. Dan tuan yang dipetua, saya ingin cuma lantik sedikit saya tentang industri pelancongan di kawasan saya, iaitu kawasan Taiping. Banyak kali saya telah membangkitkan di Dewan Yang Mulia ini. Taiping mempunyai 32 perkara nombor 1 di Malaysia. Mahkamah pertama, pejabat tanah pertama, jalan kereta api pertama, muzium pertama, banyak. Tetapi amat duka citakan. Kita tengok industri pelancongan di kawasan Taiping tidak diberikan perhatian yang sepatutnya. Dan khususnya, saya bagi contoh, kereta kabel di Bukit Ralut yang dijanjikan tahun-tahun, sejak tahun 1996, dijanjikan oleh kerajaan negeri. Sehingga sekarang 2014 sudah nak mari, tapi awam ada, bukit ada, kereta kabel tak ada. Saya harap Menteri Pelancongan datang dari Perak ini, kali inilah, apabila menggulung, ini kalilah, jangan tunggu lain kalilah, dapat merealisasikan projek, bagilah 50 juta untuk sempurnakan projek sedemikian. Dan betul, sebagai ahli Dewan Yang Mulia ini, kita mewakili suara rakyat. Dan suara rakyat adalah suara keramat. Segala teguran, cadangan dan kritikan membina dalam teks perbahasan saya ini adalah bertujuan untuk melayani bahtera negara, kemecu jaya dan kompetitif di pesada antarabangsa. Semoga bajet ini dilimpahi barakah dan membawa kesejahteraan untuk rakyat sebagai kerajaan dari rakyat dan demi rakyat. Sekian, terima kasih. Ya,